Tekan sunat menyuruh untuk angkat tangan itu adalah hanya 3 tempat saja. Ketiga, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketiga, rukuk, nak rukuk. Ketiga, iktidal. Itu bagi Hambali, Maliki, Hanafi. Tetapi bagi Imam Syafi'i ada 4. Iaitu ketika takbiratul ihram, itu sunat. Ketika nak rukuk, itu sunat. Ketika iktidal, itu sunat. Dan ketika bangun dari tahiyat awal. Bangun dari tahiyat awal, kita disunatkan angkat tangan. Ya, tapi itulah. Kalau katakan terlupa tak angkat tangan, sah tak? Sah, tetap sah. Itu katakan sunat. Pasal itu, dalam hadis mengatakan, apa yang dikatakan kesempurnaan solat. Ya tak? Kita tak baca, tak angkat tangan, sunat. Itu sah tak solat kita? Sah. Kita tak tahiyat awal, sah tak solat kita? Sah. Itu sekadar sunat. Tapi itu sekadar kita nak sahnya solat. Tapi kesempurnaan solat, belum tahu lagi. Ya tak? Jadi, sebagaimana kata Ibnu Qayyim mengatakan, kesempurnaan yang dinamakan kesempurnaan, ialah kita melakukan segala sunat-sunatnya yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tak? Ketika tasbih, rukuk, ya tak? Itu tiga kali itu sunat. Ya tak? Tapi yang rukunnya sekadar berhenti, berhenti tamakninah, sekadar subhanallah. Itu yang rukunnya. Ya tak? Tapi nak sunat, baca 3 kali tasbih, itu sunat. Dapatlah pahala yang lebih lagi. Begitu juga dan yang sunnah ba'diyah, qabliyah dan sebagainya. Itu sunat. Tetapi kalau kita lakukan, itu yang menunjukkan kesempurnaan atas solat kita. Ya, kalau sekadar nak sahnya solat kita, baca Fatihah dah cukup dah. Yang rakaat pertama tu, surah tu sebenarnya sunat juga. Surah. Tetapi kalau kita tak baca surah, baca Fatihah aja, sah tak? Sah. Rakaat kedua, surah itu adalah sunat saja. Ada. Tapi kalau tak baca, sah tak? Sah. Tadi, nak dapatkan kesempurnaannya tadi, tak adalah. Kuranglah kesempurnaannya tadi. Hanya sekadar kita sahnya sahaja, sahnya solat saja. Kalau boleh, biarlah kita sempurna solat kita. Tamakninah pun dengan sempurna. Ya. Itu dia. Contohnya tamakninah, kita lepas iktidal, lepas baca surah tadi. Contohnya, ini qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum rukuk berhentilah seketika. Berhenti seketika sekadar subhanallah ataupun yang lebih utama tamakninahnya, lepas tu rukuklah kita. Ketika rukuk pun begitu juga. Kita bertasbih 3 kali. Ya tak? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berhenti, baru dah. Kalau katakan saja, gitu. Rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi. Saya buat 3 kali, ya. 3 kali itu kata sunat kan. Tapi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami Allahu liman hamd. Sempurna tak? Tak sempurna. Tadi saya belum tamakninah lepas baca surah tadi, lepas bertasbih tadi, tak baca lagi, tak berhenti lagi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal, mana sempurna? Yang saya kena berhenti. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Barulah itulah dinamakan tamakninah. Ataupun kalau kita nak cepat pun, sekali baca pun ke.
Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Tu pun lagi yang lebih afdal. Sebab tamak ninah tu rukun. Tamak ninah tu rukun. Ya tak? Kita nak mengejar yang 3 kali sebut, nak dapatkan sunat yang itu, tetapi rukunnya sudah tertinggal. Jadi kat situ yang merosakkan solat kita nanti. Ya tak? Kurangnya kesempurnaan solat kita. Begitu jugalah kalau katakan kita baca lepas baca apa surah tadi, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Tak ada tamak ninahnya. Sebenarnya qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad dah. Tu kata Piramli ada qalqalah dia. Tak? Tu dia. Pasal gitu, bab kata ustaz apa? Yang datang sini baru-baru itu siapa? Tu. Yang Pahang itu. Dia cukup pandai apa? Piramli punya apa? Pasal apa? Semua Piramli sebab apa lagu-lagu dia sedap. Pasal dia tajwidnya semua ada. Qalqalahnya semua ada. Ya. Okey. Jadi itulah. Pasal itu saya pun memang selalu kalau saya dalam kursus haji pun saya banyak contoh Piramli juga. Sebab dia mendatangkan nasihat. Contoh. Ya dah. Katakan sebelum pergi haji, sebelum pergi umrah, katakan sebelum pergi itu sekurang-kurangnya bermaaf-maafan. Suami isteri bermaaf-maafan, dengan jiran bermaaf-maafan, dengan anak-anak kita bermaaf-maafan. Yang satu lagi saya kata suami isteri itu kalau bermaaf-maafan dengan ikhlas, dengan redha. Sebab apa? Kadang-kadang maklumlah kata Piramli, sedangkan lidah lagi tergigit. Apakan pula suami isteri kan? Balik besok, sikit perselisihan faham aja. Dia ungkit pula. Itulah bang. Dulu pasal nak pergi haji, dulu nak pergi umrah, saya maafkan. Kalau tidak, saya tak maafkan. Itu. Itu penasihat Piramli. Kata Piramli, barang yang lepas jangan dikenang. Ya tak? Banyak dia punya apa. Cuma itulah, dia dah meninggal dah. Kalau dia hidup lagi, boleh jadi kita. Okey. Lupakan tu. Apa yang dikatakan sini tadi? Okay. Ini, cermin saya ini kurang ni. Saya dah tempat tapi belum siap. Tunggu aja. Ini lagi sedap tak pakai ini. Tapi kurang jelas. Okey. Sehinggalah baginda bersabda kepada mereka, dan solatlah sebagaimana kamu melihat dapati atau mendapati aku solat. Okey. Sebagai mengamalkan kedua-dua hadis ini, para ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahawa makmum tetap disunatkan membaca Samiallahu liman hamidah. Disunatkan. Ini bagi mazhab Syafi'i. Ya? Hambali tidak. Maliki tidak. Ya? Tapi hanya mazhab Syafi'i. Okay. Pasal itu, kata Imam mazhab Syafi'i, dalam kumpulan-kumpulan apa ni, itu sunat, mustahabun, selain daripada wajib, sunat, mustahabun, tatawuf. Ya tak? Itu bagi Imam Syafi'i. Ini dalam kitab 10 Kekasih Allah, karangan Ibnu Qayyim. Yang sunat tu apa? Yang dinamakan sunat, yang Rasulullah lazim buat, amalkan. Ya tak? Yang mustahabun ni memang hampir kepada sunat. Contohnya, doa kunut. Doa kunut ini masuk mustahabun. Ya?
sunat dan sunat dituntut bagi Imam Syafi'i. Sebab Rasulullah pernah mengamalkan ketika mana? Ketika dalam peperangan Uhud selama 4 bulan. 1 bulan setiap waktu Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh baca kunut. Tetapi 3 bulan kemudian hanya waktu subuh saja. Dan begitu juga setelah solat sunat witir. Itu amal Rasulullah. Itu kata Imam Syafi'i mustahabun. Ya. Pasal tu gosok gigi tu memang amalan. Siwak tu amalan Rasulullah, itu mustahabun, dituntut. Ya. Pasal as-siwaku mustahabun kulli hailin indal qiyami minan naumi wa indal qiyami ila salati. Dia kata bersiwak, bersugi itu sunat ketika bangun daripada tidur dan bangun daripada nak menunaikan solat. Itu dia. Ya, okey. Dan begitu juga tatawuf. Tatawuf ni apa? Rasulullah tak pernah buat. Sahabat ada buat. Pasal tu jangan mengatakan Rasulullah tak buat, kita buat jadi bid'ah. Tapi sengaja ada buat. Dan setengahnya Rasulullah suruh. Contoh, ya, macam solat sunat sebelum maghrib. Rasulullah memang tak buat. Tetapi sahabat ada buat. Ini selalu saya ulangi. Ya, pasal banyak mengatakan Rasulullah tak buat. Tapi sahabat ada buat. Ketika sahabat buat, Rasulullah datang, maka Rasulullah tak larang. Malah ketika satu masa Rasulullah datang, ketika itu sahabat tak buat, maka Rasulullah tanya, kenapa tak solat hari ini? Solatlah. Walaupun Rasulullah tak buat, tapi solatlah. Serupalah sebagaimana ungkapan Sami'allahu liman hamidah yang kita selalu baca Rabbana walakal hamd. Ya, tetapi ketika itu pula Rasulullah ketika Rasulullah jadi imam, maka ada makmum pula mengatakan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya tak? Dan lepas tu Rasulullah tanya, siapa yang mengungkapkan kalimah ini tadi? Kata Rasulullah. Rasulullah tanya. Maka yang mengungkapkan tanya, bagi tahulah saya ya Rasulullah. Oh, dia kata, elok amalkan. Kata Rasul, amalkanlah kamu semua. Sebab ketika orang tu mengungkapkan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, 30,000 malaikat berebut-rebut nak mencatat kebaikan orang yang mengungkapkan itu. Rasulullah suruh amalkan, tapi Rasulullah tak buat kan. Sahabat ada buat, maka Rasulullah tak larang. Itu menjadi apabila Rasulullah membenarkan itu adalah salah satu sunnah Rasulullah juga. Pasal tu jangan kita semua sekiranya Rasulullah tak buat bid'ah, Rasulullah tak buat bid'ah. Nanti mengaji Quran pun bid'ah. Ya, pasal waktu Rasulullah Quran belum susun macam ni. Macam Quran susunan yang kita baca ni ketika Saidina Uthman. Saidina Uthman baru disusun cantik lepas 300 tahun. Apa? Rasulullah wafat mesti. Okey. Maafkan saya. Yang lepas 300 tahun ini ialah disusunan sifat 20. Sifat 20 tu oleh kerana ketika itu dulu, ya, pasal itu kadang-kadang orang yang mengajar sifat 20, dia kata kalau sekiranya tak mengaji sifat 20, kata tak sempurna Islamnya. Mana pula tak sempurna Islamnya? Jadi bagaimana yang anak-anak kita yang belajar tahfiz dan sebagainya, dia memahami Al-Quran, ta'abbur Al-Quran. Ya dah. Sebab apa? Sifat dulu tu diadakan setelah Al-Quran sudah tak dibaca dengan kesempurnaannya tadi. Tak diamalkan sebagaimana yang lepas. Sedangkan dalam Al-Quran tu memenuhi dengan sifat 20. Surah Ikhlas saja pun dah memenuhi sifat 20. Surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Pasal itu yang Rasulullah melantik 2 imam Masjid Quba, ya, satu imam bacaannya panjang-panjang. Satu imam setiap waktu
rakaat pertama, kedua, qul huwallahu ahad. Subuh, maghrib, isyak, qul huwallahu ahad. Pun begitu juga. Apa kata, yang macam yang ini selalu saya ulang-ulang, ya. Kata apa ni, jamaah mengadu pada Rasulullah, sipulan-sipulannya, ya Rasulullah, bacanya panjang-panjang. Saya tak tahan. Ya tak tahan, yang tua, yang sakit tak tahan. Okey. Lepas tu yang seorang lagi dia kata setiap waktu, setiap rakaat bacaan surahnya surat Ikhlas saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad saja. Macam Rasulullah jumpa. Apabila jumpa pada imam yang solat apa ni bacaan panjang-panjang, ya imam, benar ke ketika kamu jadi imam bacaannya panjang-panjang? Ya Rasulullah, kata Rasulullah bacaan panjang-panjang itu afdal. Rasulullah kata afdal ketika kamu solat persendirian. Jadi ketika jadi imam, lihatlah siapa makmum kamu. Orang tua, orang sakit dan sebagainya. Apatah lagi kalau solat subuh, ya 6 lebih dah masuk subuh, orang nak pergi kerja cepat, ya dah. Bacalah yang ringkas-ringkas. Okey, itu kata Rasulullah. Yang seorang lagi Rasulullah kata, ya imam, sedangkan kamu hafal Al-Quran, benarkah ketika jadi imam setiap waktu surah Ikhlas yang baca kamu? Ya benar Rasulullah. Yang kamu baca, ya benar Rasulullah. Ya. Kenapa tak baca itu? Ya Rasulullah, andainya aku mengagungkanmu ya Rasulullah, aku sentiasa berselawat padamu. Ya. Oleh kerana ketika aku solat, aku mengagungkan keesaan Allah. Pasal surat Ikhlas itu penuh dengan tauhid dia. Ya tak? Itu. Jadi Rasulullah tak cuma senyum angguk-angguk je. Dia tak komen. Ya tak? Itu dia. Okey. Ini dalam kitab 10 kekasih Allah karang Ibn Qayyim. Okay. Tak silap saya, Al-Azkar pun ada kitab tu nanti. Kalau habis ni nanti, Tuan Zul, saya rasa saya nak pakai kitab Al-Azkar. Itu, insyaAllah. Imam Nawawi. Imam Nawawi. Itu pun penuh dengan bab solat dan sebagainya. Okey. Hadis yang keempat. Ya, betul. Ya, sebagai yang atas belum siap ya? Belum. Sebagai mengamalkan kedua-dua hadis ini, para ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahawa makmum tetap disunatkan membaca Sami'allahu liman hamidah. Okey. Lalu membaca Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ya, okey. Hal ini kerana apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mengerjakan solat sebagaimana baginda solat, maka segala perbuatan yang diceritakan dalam hadis adalah cara solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang diceritakan dalam hadis ini semua ialah cara solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Hadis yang keempat. Selain itu, pengarang kitab Al-Ma'bud juzuk yang ketiga halaman 61 turut menyebutkan suatu hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi ila akhir. Apa maksudnya? Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya imam itu diwujudkan adalah untuk diikuti. Maka janganlah kamu menyalahinya sehingga akhir hadis. Ya. Apa maksud hadis kat sini? Imam itu sebagai ikutan. Jadi apabila imam buat, kita kena buatlah. Ya tak?
ada kalanya, ni, imam tak buat sujud sahwi, contoh, dia terlupa. Ya tak? Tak buat. Tak ada makmum buat sujud sahwi. Tak perlu kita buat sujud sahwi. Ikut imam, apa imam tak buat, kita tak buat. Ya tak? Okey. Ada itu penjelasannya seterusnya. Hadis di atas menunjukkan suruhan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mengikut perlakuan imam sama ada perkataan maupun perbuatannya. Apabila imam menghimpunkan di antara at-tasmi atau bacaan ketika iktidal dan at-tahmid, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makmum juga perlu berbuat demikian. Okey. Jadi apa maksudnya? Pujian ni tadi contoh salah satu daripadanya yang kita ketika doa kunut kan. Doa kunut tu ada dua. Satu doa. Keduanya apa? Ni pujian. Pujian di contohnya pasal itu kadang-kadang kita tak tahu kenapa ketika imam baca Allahumma dina fiman hadai wa afina fiman afai wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi. Itu sepatutnya imam tak perlu baca kuat kan? Jadi makmum kena baca. Ada. Pasal itu pujian, itu bukan doa. Ada setengah imam baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik pun makmum amin juga. Sepatutnya makmum ikut apa yang dikatakan oleh imam. Sebab apa? Kita tak faham maknanya. Kita tak faham maksudnya. Ada. Pasal itu yang lepas doa kunut dah lepas kan? Yang lepas itu. Jadi apabila pujian tu, maka kita ikut memuji, bukan aminkan. Ya. Begitu juga kalau imam tak baca tu, kita sendiri baca. Rabbana lakal hamd. Rabbana walakal hamdu. Ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu tadi kita baca sendiri. Kan imam berhenti kadang kat situ. Bukan berhenti, dia baca perlahan. Ya, bukan dia berhenti baca perlahan. Ada setengah imam baca kuat kat situ tu, ada. Pernah saya dengar. Kata, apabila imam baca kuat, kita tak boleh aminkan. Kita mengikut bahan baca. Sebab itu pujian, bukan doa. Kalau doa, yang kita aminkan itu adalah doa. Bismillah. Okey. Supaya mengikut perlakuan imam, sama ada perkataan maupun perbuatannya. Apabila imam menghimpunkan di antara tamsi atau bacaan ketika iktidal dan at-tahmid, kepujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makmum juga perlu berbuat demikian. Ya. Itulah tadi macam kunut tadi yang tentang pujian tadi. Maka imam baca slow, kita pun baca sendirilah. Bukan kita imam baca slow terus kita pun diam saja. Ya tak? Okey. Ada pertanyaan, kalau kita diam kita tak baca, sah tak ustaz? Sah. Tak baca kunut pun sah. Tak? Apatah lagi tak baca itu saja. Tak? Okey. Tapi kesempurnaan tu kuranglah kesempurnaannya. Yang itu dia nyatakan kita berjamaah ni salah seorang tak sempurna tapi ada yang lain sempurna, maka kita ikut menjadi sempurna. Itu kelebihan kita solat berjamaah. Contohnya kita dalam kumpulan kita ni tadi, imam seorang yang sempurna solatnya. Semasa saya tak sempurna, Pak Karim tak sempurna contoh. Maka kita otomatik disempurnakan oleh imam tadi. Okay. Satu.
Imam tak sempurna contohnya. Tiba-tiba dalam kumpulan kita Pak Karim tadi lagi sempurna. Maka kita semua di-cover oleh Pak Karim. Okey, semua tak sempurna dalam jamaah kita. Maka dikira sempurna solat kita di atas dasar kita berjamaah. Nah, ini dalam mula-mula muka surat tu dulu penjelasannya, ya. Cuba kalau tuan-tuan lapang-lapang buka balik dari bawah, insya-Allah. Ya, apabila kita faham tu, maka kita nak berjamaah tu lagi terpikat di hati kita. Lah, ya. Malah ini bukan sahaja pendapat Imam Asy-Syafi'i, bahkan Imam Ibn Sirin, Atta dan dua orang ulama terulung dalam mazhab Hanafi, iaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Al-Hasan turut berpendapat sedemikian. Bermakna bukan pendapat Imam Syafi'i sahaja, pendapat imam-imam lain pun sama juga. Ya, okey. Saya habiskan satu hadis yang kelima ni, okey. Adapun hadis Abu Musa sebelum ini yang mengandungi suruhan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada makmum supaya mereka membaca Rabbana lakal hamd, kita katakan bahawa suruhan untuk melakukan sesuatu tidak bererti menengah ataupun perbuatan yang lain. Bermakna bukan mengatakan hanya Rabbana lakal hamd itu aja. Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd bukan bererti kita berdua menidakkan perkara-perkara yang lain. Maka boleh juga walhal ketika Rasulullah kata Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Okey. Salah satu daripadanya. Sebenarnya bukan tidak ada hadis yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang membaca at-tasmi ketika bergerak bangun daripada rukuk menuju ke iktidal. Bahkan hadis itu hanya berstatus ya, lemah. Di sini saya bawakan hadisnya, iaitu an Buraidah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Buraidah, idza rafa'ta ra'saka minar ruku'i faqul sami'allahu liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamd mil'us samai wa mil'u wa mil'al ardi wa mil'u ma syi'ta ba'd. Okey. Maksudnya daripada Buraidah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Buraidah, jika kamu mengangkat kepalamu daripada rukuk, maka katakanlah sami'allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'u ma syi'ta wa mil'u ma syi'ta ba'd. Ada kalanya ini ada, dan ada juga yang mengatakan sami'allahu liman hamidah, Allahumma lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, pun ada yang pilih. Itu tak menjadi jangan menjadi satu perbalahan. Banyak yang ungkapan-ungkapan kat sini, ya. Jadi ini salah satu contoh-contoh sahaja.
Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mendengar orang-orang yang memujinya. Ya Allah, wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian sebanyak kandungan langit dan bumi serta sebanyak kadar yang engkau tentukan selepas itu. Apa yang zahir daripada hadis ini ialah tiada perbezaan dalam satu orang yang mengerjakan solat itu sama ada dia bersendirian menjadi imam atau makmum. Ya, berarti menjadi imam, menjadi makmum sama juga bacaannya. Ya, tu. Pasal tu yang katakan Sami Allahu liman hamidah, makmum pun bagi Imam Syafi'i disuruh untuk mengungkapkan Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamd. Ada setengah mengatakan kalau mazhab yang lain dia kata imam baca Sami Allahu liman hamidah, kita baca Rabbana walakal hamd. Ya. Begitu jugalah bagi Imam Syafi'i ini segala-galanya adalah untuk menguatkan lagi, ya, walaupun Imam Syafi'i beribu-ribu hadis dia faham, tetapi dia masih bersandarkan dengan yang lain. Pasal tu, ya, jadi oleh itu maka kita marilah sama-sama kita mempelajari dengan sempurnanya supaya kita dapat memahami perbezaan antara satu dan yang lainnya. Ya, jadi bagi imam ini mengatakan ana Rabbana walakal hamd, ya tak? Begitu juga bagi Imam Syafi'i disunatkan sebelum Allahu Akbar takbiratul ihram tu kita disunatkan usalli fardal maghribi contohnya. Ya, itu disunatkan. Sebab apa? Apa maksud usalli fardal maghribi? Itu maknanya saja aku nak solat fardu maghrib. Bermakna kita berhenti berdiri dengan tegak gitu, usalli dengan yakin. Ya tak? Jadi dengan yakin ketika kita takbiratul ihram tadi, Allahu Akbar, di hati lintasan hati tu dah ada dah. Ya tak? Pasal kadang-kadang orang tak faham. Orang tak faham pula tu gagap. Orang tu bukan gagap, was-was. Sikit-sikit usalli jadi. Usalli tak jadi. Sebelah tu Arab. Arab pun heran. Aku nak solat. Lah Arab tu kan solat. Seolah-olah macam Arab tu mengganggu orang tu nak solat. Ya tak? Pasal aku nak solat. Arab pun tengok aja. Solat. Ya tak? Jadi itu elakkan sifat was-was tu tadi, ya. Jadi yakin apa ya, pasal sifat was-was itu juga adalah salah satu sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu ingat, kalau kita sentiasa solat, sentiasa mengaji Al-Quran dengan yakin, insya-Allah godaan syaitan sihir dan ni tak akan masuk. Yang boleh masuk hantu syaitan sihir tu orang yang pemarah, orang yang was-was, orang yang bingung, tak tentu, itu yang selalunya yang dia masuklah sihir dia. Kalau kita dengan yakin, insya-Allah. Insya-Allah. Bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan yakin, insya-Allah. Dalam kekuatan kita. Ataupun kalau tuan-tuan nak menghadapi sesuatu, contohnya baca dalam surah Taubah ayat yang akhir tu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil. Itu sebanyak 7 kali lepas subuh, insya-Allah. Lepas subuh dan lepas isyak 7 kali. Maka kata Tuan guru saya dulu mengatakan, selagi kita ingat itu, kita tidak akan mati.
Satu. Kalau amalan tu. Satu. Dan kita tidak akan mati kena senjata. Mati tetap mati. Tapi kalau kita lupa bacaan tu, itu menandakan kita dah nak mati, katanya. Tu dia. Ya, insyaAllah. Amalkanlah. Pasal tu, masa saya nak dibuat jantung itu, saya pun dah baca, bermakna saya ingat lagi, saya belum nak mati lagi lah ni. Dah, mesti kuat lagi. Okey. Setakat ini dulu dapat saya sampaikan. InsyaAllah akan datang minggu depan kita hadis yang ke-6. Okey. Ada apa pertanyaan? Ada apa pertanyaan? Hari ini 1 hari bulan kan? Satu 9-2022 Ceras. Okey. Okey, ada apa pertanyaan? Tak ada. Muslimah? Tak ada. Tak ada. Akan datang yang satu speaker tu, Cik Syafiq. Yang akan datang satu speaker yang cordless tu kan. Boleh bagi apa muslimah kau ada pertanyaan dia apa. Ya. Ajarkan dia tutup, buka tutup tu. Masa tak pakai, tutup lah. Maka dia buka. Boleh tanya. Okey. Okey, ada apa pertanyaan? Tak ada. Semua faham? Alhamdulillah. InsyaAllah mari kita sama-sama perbaiki solat kita. Biarlah kesempurnaan solat. Pasal ingat di Yaumul Mahsyar besok, apa yang ditanya dulu? Solat kita. Ya, solat dulu. Walaupun ada setengah yang di dalam WhatsApp dia orang kata apabila kita dah mati nak minta hidup semula. Sebab apa nak hidup semula? Dia kata nak bersedekah, dia kata. Tetapi kalau bab itu solat tidak sempurna, tak ditanya pun lagi. Tak sampai itu pun lagi. Setelah solat sempurna, barulah ditanya-tanya yang lain. Ya. Begitu juga bagi imam. Ya, dah sempurna imam dah nak meniti ke titian sirat. Maka selagi makmumnya belum selesai, ditahan dulu lagi. Kena redha lah Cik Syafiq ya. Pasal tu kita kena perbaikilah kita insya-Allah. Kalau tak ada pertanyaan, setakat ini dulu dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una bi 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wal syafa'ata ala jamajlis. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wal syafa'ata ala jamajlis. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wal syafa'ata ala jamajlis. Allahumma ij'al jamana hadza jam'an marhuma wa tafarruqum min ba'di tafarruqum ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.